Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita semua untuk kita meneruskan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Alhamdulillah. Jadi Ustaz harap kamu semua dah bersedia, semuanya dalam keadaan baik dan sihat untuk kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, hari Isnin 5 hari bulan 7 tahun 2021 untuk subjek pada hari ini iaitu ibadah ataupun PCHI, Hayatan Cara Hidup Islam. Baik, jadi untuk hari ini apa yang kita akan belajar ialah kamu buka buku teks ibadah muka surat 27. Okey? Buku teks ibadah muka surat 27. Sambil-sambil itu kamu boleh tengok kepada slide yang Ustaz telah sediakan di skrin telefon kamu ni. Okey. Sambil-sambil itu juga kamu kena buka buku teks muka surat 27 untuk melihat dengan lebih jelas apa yang ada dalam buku tu. Baik, untuk hari ini apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar mengenai rukun solat. Rukun solat. Rukun solat ada berapa? Ada 13. Okey, rukun solat ada 13. Jika kita tertinggal satu sahaja daripada 13 rukun solat itu, maka solat kita batal ataupun tidak sah. Andai kata kalau kita tinggal ataupun kita tak melakukan perbuatan ataupun rukun tersebut. Okey. Jadi kena bagi komplit, kena bagi cukup 13 rukun solat itu. Jadi kita akan tengok pada hari ini apakah 13 rukun solat itu. Kita mulakan dengan yang pertama iaitu niat. Okey. Yang pertama sekali mestilah niat. Seseorang hendaklah menyertakan niat solat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Niat dalam solat adalah seperti berikut. Ustaz rasa untuk lafaz niat solat fardu 5 waktu ini kamu telah hafal dan kamu telah ingat. Okey? Dan kamu pun telah buat latihan dalam buku aktiviti mengenai lafaz niat solat ni. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Jadi waktu mana kita niat, dia ada dua benda. Yang pertama lafaz niat, yang keduanya niat. Lafaz niat yang mana? Lafaz niat ni yang bahasa Arab ni. Bahasa Arab. Yang bahasa Arab ni. Ni bahasa Arab. Dan bahasa Arab. Itu adalah lafaz niat yang mana kita sebut, lafazkan di mulut. Sebelum kita nak angkat takbir, kita akan kata apa? Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin ada lillahi ta'ala. Kita akan sebut sebelum angkat takbir. Dan ketika mana kita angkat takbir, Allah. Masa kita Allah tu, dalam hati kita, kita kata, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tunai kerana Allah Ta'ala. Dalam hati, lintasan dalam hati. Okey, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin ada lillahi ta'ala. Allah, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Itu cara dia yang betul. Okey? Boleh faham Untuk lafaz niat solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak ni Ustaz rasa kamu dah hafal. Cuma mungkin kita akan buat tasmik juga bila mana buka sekolah nanti. Mungkin Ustaz akan tasmik seorang demi seorang mengenai lafaz niat ni. Okey, sebab benda ni asas, perkara yang penting. Selepas niat, apa yang kita buat? Yang keduanya ialah kita berdiri bagi yang berkemampuan. Kenapa dia mention berkemampuan? Sebab ada setengah-setengah orang dia tak boleh nak berdiri. Contoh kaki dia kena potong. Kan sebab dia ada sakit. Kan ataupun dia aksiden nak berdiri, nak semayang tak boleh. Jadi dia tak mampu. Jadi dia boleh semayang dalam keadaan duduk. Kan dalam keadaan melintang, dalam keadaan baring, dalam keadaan yang gunakan mata dan gunakan hati. Itu bagi mereka yang ada ruksah, yang ada keringanan, yang ada sakit. Okey, sebab sakit je yang boleh buat. Kalau tak sakit, tak boleh buat. Mesti kena berdiri. Macam kamu semua. Kamu sihat. Boleh berjalan. Boleh main bola lagi. Jadi, kamu kena berdiri. Sebab kamu mampu. Mampu.
Selepas berdiri, maka takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Dan angkat tangan. Allahu Akbar. Okey. Jelas kan? Tak ada kalimah lain. Dia mesti Allahu Akbar juga. Dia tak boleh guna bahasa lain. Dia kena guna bahasa Arab juga. Tak boleh lah macam ni. Orang lain semua Allahu Akbar, dia Allah Maha Besar. Tak boleh. Walaupun maksud dia sama dengan bahasa Arab, tetapi dia menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab, maka tak boleh. Tak sah semayang. Okey, boleh faham? Baik. Nombor 3 settle. Nombor 4, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah. Cuba kalau kita tengok dekat info ini, dia kata syarat-syarat bacaan Al-Fatihah adalah yang pertama, bacaan itu hendaklah didengari. Bacaan itu hendaklah didengari oleh diri sendiri. Maksudnya, waktu kita tengah semayang itu, bacaan Al-Fatihah yang kita baca tu, mesti sekurang-kurangnya telinga kita sendiri, kita boleh dengar bacaan daripada mulut kita. Contoh, Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Kemudian lepas baca doa iftitah, dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak telinga? Boleh dengar. Jadi, itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat yang keduanya ialah bacaan itu hendaklah dengan susunan yang betul, meneliti tempat keluar makhraj, huruf yang betul. Maksud di sini senang faham, bacaan Al-Fatihah kita itu mestilah dibaca dalam keadaan yang betul. Tak boleh ada kesalahan tajwid. Setiap sifat ataupun makhraj huruf itu mestilah disebut dengan betul. Huruf ba, sebut macam mana yang betulnya. Huruf alif, sebutan huruf dia yang betul macam mana. Huruf ain, macam mana kita nak sebut dia. Jadi, itu syarat yang kedua. Sebutan dalam bacaan Al-Fatihah mesti kena tepat. Okey? Tepat means betul. Yang ketiga, syarat dia yang ketiga ialah bacaan itu hendaklah dalam bahasa Arab. Okey? Dan dibaca dalam keadaan berdiri bagi mereka yang mampulah diri tadi tu. Okey, yang tak mampu boleh baca dalam keadaan yang dia semayang dalam keadaan sakit tu. Okey? Boleh faham? Selepas habis membaca surah Al-Fatihah, ini perkara yang wajib saja. Kita tak masuk di perkara-perkara yang sunat dalam semayang, dalam solat. Ini hanya perkara yang wajib sahaja. Baik. Kemudian yang kelima. Yang kelima, rukuk serta tamak-ninah. Okey? Yang kelima, rukuk serta tamak-ninah. Kita rukuk sambil kita bertamak-ninah. Tamak-ninah ni apa dia? Tamak-ninah ini kita berhenti sekejap. Maksudnya daripada kita nak bangun ke iktidal itu, kita kena berhenti seketika. Contoh, kita baca Al-Fatihah, baca surah, kita rukuk Allahu Akbar. Kita baca Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, baca 3 kali. Lepas habis bacaan, kita diam sekejap dalam 3 saat. Kita iktidal. Sami Allahu liman hamid. Kita tak boleh semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh, dia tak boleh cepat. Dia kena ada tamak-ninah. Okey? Sebab ada hadis Nabi kata, kalau kamu semayang tak ada tamak-ninah, berarti kamu belum semayang lagi. Sangat penting tamak-ninah ni. Baik, yang seterusnya yang keenam, iktidal serta tamak-ninah. Okey, begini keadaan iktidal. Baik. Yang seterusnya, sujud serta tamak-ninah. Sujud serta tamak-ninah. Dia ada bacaan dia. Nanti kita akan tengok apakah bacaan dia. Kamu pun dah tahu dah bacaan dia. Cuma kita nak buat ulangan semula ataupun ulang kaji. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud serta tamak-ninah. Lepas duduk antara 2 sujud, dan perkara yang wajib lagi yang ke-9 ialah duduk tahiyat akhir. Tahiyat awal mana? Tahiyat awal itu perkara yang sunat sahaja. Okey? Yang wajibnya ialah duduk tahiyat akhir. Selepas kita duduk tahiyat akhir, yang ke-10 ialah kita kena membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sehinggalah innaka hamidul majid, sehingga habis. Untuk yang ni tahiyat akhir ini kamu kena hafal. Okey? Ustaz ulang, siap-siap kamu kena hafal. Ni tak tulis siap hafal. Dia hafal.
Tak boleh. Okey, hafal hafal dan akan Ustaz tasmik nanti. Selepas kita membaca tahiyat akhir, dalam bacaan tahiyat akhir itu dia ada ni, selawat kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan dalam tahiyat tu juga. Okey. Selepas yang ke-11 ini, yang ke-12-nya ialah kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kiri ke belah kanan dulu? Belah kanan. Okey. Dan yang ke-13 yang terakhirnya ialah tertib. Tertib ni semua rukun solat hendaklah dilakukan mengikut urutan. Okey, orang salah faham. Dia ingat tertib ni lepas sembahyang duduk bersila, duduk diam-diam. Bukan macam tu, itu bukan tertib. Okey, itu kita berzikir ataupun kita berwirid. Tertib ni maksudnya apa? Maksudnya daripada rukun yang pertama tadi sampailah kita bagi salam, kita mengikut turutan dia. Okey, lepas yang ni buat yang ni, lepas yang ni buat yang ni. Lepas buat nombor 1 buat nombor 2, lepas nombor 2 buat nombor 3. Maksudnya kita ikut turutan tanpa kita ada meninggalkan satu ataupun kita lompat. Lompat ni maksudnya kita buat yang tu dulu. Kita buat yang tu dulu, kita tak buat yang lain. Kita tinggal yang sepatutnya yang kita buat dulu. Contoh, kita sepatutnya angkat takbir dulu, tapi dibaca Al-Fatihah dulu. Maka salah lah, tak boleh lah. Okay? Boleh faham? Alhamdulillah. Baik. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini bagi subjek ibadah. Jadi, tugasan kamu untuk subjek ibadah ini ialah apa dia? Kamu kena buka balik bacaan tahiyat akhir ini. Ustaz nak kamu hafal. Okey, Ustaz nak kamu hafal bacaan tahiyat akhir. Ini baru satu. Baru satu. Kita tak masuk lagi doa iftitah, tak masuk lagi doa kunut. Okey? Jadi, untuk yang first, kamu hafal dahulu tahiyat akhir. Okay? Yang dah hafal, tak apalah. Yang tak hafal lagi, tolong hafal. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Jadi, itu sahaja tugasan kamu semua pada hari ini bagi subjek ibadah. Apa dia kena buat? Menghafal tahiyat akhir. Okey, lepas kamu dah hafal, tunggu nanti Ustaz akan buat macam satu jadual. Ustaz nak dengar seorang demi seorang tasmik bacaan tahiyat akhir. Antara kaedah yang Ustaz akan buat, mungkin Ustaz akan video call dalam WhatsApp. Kan dalam WhatsApp tu, Ustaz akan call seorang demi seorang. Ustaz dan bagi nama. Okey, nama sekian tolong ready contoh pukul 2.30. Ustaz ambil ketua kelas. Contoh Adam. Okey, Adam ketua kelas. Okey, Ustaz kata 2.30. Adam kena prepare. Sebab sekali Ustaz akan call. Okey, nombor waris kamu semua Ustaz ada. Jadi, tolong bersedia. Bukan hari ini, tapi hari-hari yang akan datang. Okey, untuk hari ini, kamu hafal dulu bacaan tahiyat akhir ini. Dan kamu kena ingatlah 13 rukun solat itu tadi. Baik, sekian. Kalau ada persoalan yang tak faham, boleh terus bertanya. Jangan diam, jangan simpan soalan tu jadi perkasam. Okey, tanya soalan tu kepada Ustaz kalau ada kemusykilan ataupun persoalan yang nak ditanya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa untuk kelas yang berikutnya, insya-Allah.